bagaimana online boleh menjatuhkan atau menaikkan suatu bisnes. Tapi sebelum tu kita nak baca dulu. Ada kasih Ahmad Muhammad rehat sebentar. Tadi dah pernah cakap tadi kan. Kita kasih rehat dulu. Nak baca komen-komen daripada netizen luar sana. Kerana program kita adalah bicara netizen, nak tahu bagaimana pendapat orang luar sana. Sebab program ni, platform ni sangat bagus kerana banyak orang nak didengari. Banyak usahawan sebenarnya nak didengari. Kadang tak selesai masalah pun tak apa, tapi ada orang mendengar masalah mereka. Dan ini yang kita buat pada hari ini, memberi usahawan untuk mendengarkan masalah mereka. Ada daripada Salina Latif, terbaik platform untuk usahawan macam kami. Suka platform begini. Daripada Yusha, usahawan dan peniaga-peniaga, dan melihat live video pada hari ini. Apa lagi? Kota Menteri nampak segak pada pagi ni. Itu pun ada. Itu netizen kan. Itu lagi tajuk. Komen netizen macam-macam. Macam-macam. Tapi tak salah lah kan. Tak salah. Dan penting sekali kepada anda di luar sana, masih lagi ada masa, sila tag kawan-kawan anda, sila share, dan juga bawa kawan anda untuk menonton live Facebook yang judul kali ini diadakan bukan episod pertama pada hari ini, iaitu Usahawan 2020 di Melaka. Dan kita sambung pada soalan tadi mengenai online tadi kan. Marketing online, bisnes online, adakah online ini menjatuhkan ataupun menaikkan? Sebenarnya kalau kita lihat ini adalah satu peluang baru kepada dunia keusahawanan. Dan kalau kita lihat usahawan media maya ini, sebahagian daripada, saya ambil pengalaman kawan-kawan saya sendiri. Contohnya macam kadang-kadang kita ada bakery, contohnya ada kedai kek. Tapi bila online ini dilaksanakan, banyak orang menempah kek tidak lagi melalui kedai tetapi melalui media maya. Jadi menyebabkan ini adalah gangguan kepada struktur perniagaan yang sedia ada. Jadi cabaran itu memang ada. Tetapi sebenarnya kalau kita, macam saya sebut tadi, kita harus berubah dan kita harus mempunyai inovasi. Sebenarnya kita sudah ada produk, tetapi kalau kita tidak mengambil kira teknologi digital, teknologi maya, maklumat-maklumat yang ada di media ini, sebenarnya hari ini kalau kita lihat, kita boleh membeli apa sahaja di mana-mana pelosok dunia ini. Ini adalah cabaran bagi kita. Sebab itu bagi saya ini adalah peluang bagi kita. Kita harus memanfaatkan peluang. Dan sebenarnya kalau kita pandai memanfaatkan peluang, kita pun boleh masuk dalam strategi yang ke-6 tadi. Kita boleh mengantarabangsakan produk kita. Jadi lebih mudah sebenarnya mengantarabangsa. Bagaimana kita nak memasarkan produk kita ke peringkat antarabangsa? Jalannya masih jauh. Tetapi dengan model online sekarang, sebenarnya jalannya makin singkat. Jadi ini adalah peluang yang ada pada kita. Dan sebenarnya kita boleh, sehingga kalau kita lihat, produk di kampung pun boleh sampai ke Olimpik, ke Jepun dan sebagainya. Jadi ini adalah peluang kita. Itu sebab kalau kita dapat bekerjasama dan melihat di mana peluang-peluang kita ada, sebenarnya kita boleh menggunakan pasaran online. Tapi saya yakin bahawa walaupun ada pasaran online ini, tetapi sebenarnya sistem perniagaan yang sedia ada sebenarnya masih kukuh lagi. Dan sebenarnya masyarakat, walaupun dia dalam konteks online, tetapi sebahagian daripada masyarakat masih lagi boleh perlu berinteraksi. Kerana budaya masyarakat itu sendiri sebenarnya tidak boleh, online itu tidak akan boleh secara keseluruhan untuk menghilangkan budaya tersendiri masyarakat. Kerana kalau kita lihat, walaupun ada, kita boleh order makanan kita di rumah, tetapi kita mahu berinteraksi, kita mahu mempunyai budaya untuk bersama-sama. Jadi kalau kita tengok kedai-kedai masih lagi dipenuhi oleh mereka yang mahu mempunyai budaya dan keadaan yang sedemikian. Sebab itu kalau kita tengok, kita negeri pelancong, orang akan datang lagi ke negeri kita. Dan sektor-sektor macam itu sebab kalau kita tengok dalam pelancongan kita, antara yang kita strategikan adalah food tourism ini. Orang Melaka ni cukup terkenal lah dengan food tourism ini. Industri pelancongan berasaskan makanan ini adalah satu yang cukup penting. Dan orang datang Melaka kerana dia nak makan. Ramai yang datang begitu. Tapi tak kisahlah, sebab itu adalah sebahagian daripada strategi kita dan kita telah memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Itu sebab bagi saya, kalau disebut tentang online itu adalah peluang bagi kita. Cuma bagaimana kita memanfaatkan peluang itu adalah kita perlu mempunyai sesuatu inovasi dan kita harus tingkatkan prestasi kita. Okey, menarik. Dan kita juga dapat tahu ada soalan daripada Facebook Ahmad Muhammad sendiri, di Facebook tuan sendiri, iaitu daripada Muhammad Azad, usahawan dari bidang apa yang lebih dapat perhatian tuan? Dia sebenarnya kalau saya lihat macam disebut kepada saya, dia ada beberapa bidang keutamaan kita sebenarnya. Kalau kita lihat, kita banyak di Melaka ni banyak keusahawanan dari segi
industri pelancongan kita. Jadi kita sebenarnya di industri pelancongan kita ada 13 sektor. Ada pelbagai sektor-sektor. Sama ada makanan, sama ada sejarahnya, sama ada sektor-sektor yang melibatkan kawasan-kawasan history kita, kawasan-kawasan bersejarah kita dan seumpamanya. Jadi kalau kita boleh membangunkan keusahawanan kita berdasarkan sektor-sektor yang disediakan oleh negeri, dia akan suit dengan apa yang telah kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat macam untuk pergi ke depan, sebenarnya antara yang sedang kita bangunkan adalah keusahawanan dari segi bidang pertanian ini. Ini pun sedang kita berikan penekanan sebenarnya, kerana walaupun kita Melaka ini mungkin saiznya agak tidaklah sebesar negeri-negeri yang mempunyai keluasan yang lebih besar, tetapi sektor pertanian kita cukup penting sebenarnya. Dan kalau kita boleh membawa pertanian kita itu boleh tingkatkan keusahawanan dalam bidang pertanian ini, memang kita berikan fokus. Sebab itu bila saya pergi ke untuk tahun 2020 ni, kita mensyaratkan setiap DUN itu mesti melihat balik potensi pertanian dalam DUN masing-masing, termasuk di kawasan-kawasan bandar. Sebab itu kalau kita lihat bandar, bukan maksudnya kita tidak boleh melaksanakan pertanian. Kita ada bangunan, kita ada rumah-rumah kedai yang kadang-kadang dibiarkan. Sebenarnya sektor pertanian boleh sampai ke tahap itu, dan sebenarnya sudah pun dilaksanakan oleh beberapa pihak swasta dan NGO untuk memulakan sektor-sektor pertanian di kawasan-kawasan bandar. Sebab itu kalau ditanya tadi, persoalan tadi, sebenarnya semua sektor itu kita berikan pendekanan. Yang paling penting kepada kita kalau mereka mempunyai satu inovasi, dan apatah lagi kalau mereka mempunyai kemampuan untuk pergi lebih jauh. Jadi inovasi ini cukup penting, dan macam saya sebut tadi, antara yang kita lihat tadi, tanam teh di Melaka ini, sebenarnya mereka sudah menghasilkan produk. Itu sebenarnya satu inovasi yang cukup penting. Sebab dalam pemikiran orang, teh hanya boleh ditanam di tanah tinggi. Sedangkan sebenarnya teh boleh ditanam di tanah rendah. Begitulah juga dengan penanaman anggur sebagai satu contoh. Kalau dulu orang fikir tanam anggur hanya boleh di tanah tinggi, bukan cuaca kita. Jadi sebenarnya kita tidak boleh membatasi pemikiran kita dengan keusahawanan ini. Saya rasa kita mesti di luar daripada kotak kebiasaan kita, baru kita boleh pergi. Betul-betul. Kalau keusahawanan masih di dalam kotak pemikiran yang biasa-biasa, sudah macam mana kita nak bersaing dengan saing-saing yang ada sekarang kan. Jadi bila kita di luar kotak, di luar tempurung, insya-Allah kita boleh pergi lebih jauh. Dari segi terutama marketing online tadi, dia mempercepatkan capaian kita kan.